Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita nak sambung jalan ke syurga yang keempat berkaitan dengan masjid, iaitu dijamin. Yang ketiga disambut Allah, yang keempat dijamin rizki dan syurga. Yang kelima, Allah menyebut nama di depan malaikat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Mari kita dengar sama-sama. Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah menyebut mereka di depan malaikat. Orang yang datang ke rumah Allah lalu hadir majlis ilmu, umpama seperti pada malam ini, mudah-mudahannya Allah akan sebut nama kita di hadapan para malaikat, mendapat teduhan para malaikat, dan juga Allah berikan ketenangan. Ketika saya handle banyak masalah rumah tangga, saya dulu pengacara, kaunselor, duduk di Jabatan Agama. Orang datang mengadu 5-6 klien setiap hari. Bila datang seorang lelaki, saya paling suka. Bukan sebab suka lelaki orang, ya, saya dah ada suami kan. Tapi kenapa bila lelaki datang mengadu, sangat sikit. Yang banyak kalau ada masalah rumah tangga, nak cari jalan penyelesaian, isteri. Dia datang tanya bagaimana nak buat. Lelaki datang jarang-jarang kadang-kadang. Tapi saya suka bila lelaki datang, kalaupun dia datang dengan mengadu masalah kewangan, masalah isteri, masalah anak, masalah apa saja, perkara pertama yang saya sarankan, saya kata begini, Encik boleh balik 2 minggu lagi saya panggil dengan isteri, kita bincang sama-sama. Tapi dalam tempoh 2 minggu, sebab apa 2 minggu? Sebab klien ramai menunggu ni, ikut giliran ni. Jadi paling awal 2 minggu selepas pertemuan pertama baru boleh jumpa balik. Saya minta 2 minggu dalam tempoh ini, saya minta Encik pergi ke masjid. Dia tanya, apa kaitan dengan masjid dengan masalah saya? Saya ni ada masalah kewangan, kena buang kerja. Isteri saya dah tak boleh sabar dah, nak minta cerai ni. Apa kaitan masjid dengan masalah anak saya yang degil ni? Saya kata, saya tidak tahu bagaimana Allah akan menyelesaikan masalah Encik. Tapi saya yakin ada jalan yang Allah akan beri jika Encik ke rumah Allah. Saya pun baca kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan fadilat ke rumah Allah. Macam hadis-hadis yang kita sedang belajar sekarang. Yang pertama, Allah beri ketenangan. Allah beri kecukupan rezeki. Ada ramai yang lelaki yang buat. Saya cakap-cakap gini, baiklah Ustazah, saya pergi. Tapi saya malu sebab saya tak pernah pergi masjid kat kampung saya tu. Saya kata kalau malu pergi kampung sebelah. Betul, ada orang malu, takut orang tanya, buang terbiat ke baru muncul. Jadi subhanallah, dia buat, ada yang buat. Lepas tu ada yang telefon selepas 1 minggu sebelum pertemuan. Assalamualaikum ni Ustazah Asma. Ya. Kira tak payah panggil lah isteri saya. Kenapa tuan? Masalah selesai. Case close. Tutup case. Saya kata kenapa? Alhamdulillah, banyak perubahan. Saya tengok isteri, tengok anak-anak. Saya akan tanya, siapa yang berubah sebenarnya? Saya Ustazah. Apa yang berlaku Encik? Ada yang cerita boleh pergi masjid berapa hari. Ada kenal dengan orang tua, rupanya ia tokek besar, syarikat besar, ambil dia kerja. Dia baru hilang kerja, dapat kerja. Ada orang pergi ke masjid, jumpa orang sekian, orang sekian. Orang ini beri nasihat, ada orang tua beri nasihat begini-gini, dia cuba amalkan, selesai masalah dia. Sebab itu senang saya jadi kaunselor, biarlah pakcik-pakcik masjid bagi nasihat pada orang muda ni. Jadi saya tak perlu lama-lama sangat. Sebab di rumah Allah mesti orang-orang yang baik. Akan ditemukan orang-orang yang mencari Allah, yang mencari jalan keluar dengan cara mencari Allah. Dan alhamdulillah tuan-puan sekalian, ada seorang manusia ni jatuh bankrupt, hutang sampai juta. Hilang diri, hilang arah. Dahlah jatuh bankrupt, hilang itu, hilang ini, pekerjaan hilang. Tapi dia cerita kepada saya, sekarang dah jadi jutawan balik. Satu je yang dia tak buat, dia tak tinggalkan, pergi solat berjemaah 5 kali sehari. Dia kata Allah buka jalan keluar satu-satu-satu
sampai dia jadi pemilik kepada ladang yang besar. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Yang seterusnya akan mendapat cahaya di hari kiamat. Berilah, Nabi SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan kaki dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, bahawa untuknya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang seterusnya, mudah melepasi titian sirat. Masjid rumah setiap orang bertakwa. Nabi SAW bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah telah jamin sesiapa yang masjid menjadi ibarat rumahnya dengan keluasan, kerehatan dan kemudahan melepasi titian sirat menuju keredaan Tuhan. Allahu Akbar. Dan yang terakhir berkaitan dengan masjid, Allah sediakan hidangan. Sesiapa yang berpergian pada waktu pagi atau petang menuju ke masjid, Allah akan menyediakan baginya tempat atau hidangan di dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid pada awal pagi dan petang. Subhanallah, muslimin muslimat. Pergi masjid, balik ke masjid, pergi masjid, balik. Setiap kali itu Allah sediakan hidangan di syurga. Tunggu kita mati, masuk syurga, kita akan menyantap, betul ya? Kita akan makan hidangan yang kita telah sediakan daripada dunia lagi, iaitu dengan amalan pergi dan pulang daripada masjid. Subhanallah. Masa sampai pukul berapa ni ya? Dah habis ya? Boleh ke 10 minit lagi? Okey. Boleh tak saya nak minta masing-masing pegang tangan orang sebelah, ke masih jaga SOP? Boleh ya? InsyaAllah semua selamat. Pegang tangan. Okey, orang lelaki dia geli-geli sikit. Tapi kalau boleh pegang tangan, bagus tengok ada yang pegang. Masya Allah. Kita pegang tangan orang sebelah tanpa ada rasa geli-geli. Jangan ada perasaan yang mencurigakan ya. Orang perempuan dia suka pegang tangan. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Saya sebelum kita nak baca satu zikir, subhanallah, ini satu zikir yang diajar oleh Nabi. Barang siapa yang membaca zikir ini, dia akan berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Sebab syarat masuk syurga Allah dengan redha Allah. Saya minta pegang tangan sebab kita kadang-kadang susah nak jumpa jiran. Tapi Allah temukan kita pada malam ini. Jiran ni bukan orang sebelah je ya. 40 buah rumah ke depan, 40 buah rumah ke belakang, 40 buah rumah ke kiri dan kanan. Kalau kita di rumah tinggi, atas 40, bawah 40. Jadi tak kira jarak jauh mana. Jadi saya boleh katakan semua ini jiran. Rugi kalau kita ada jiran datang pula majlis ilmu, tidak ada tautan kasih sayang. Bila pegang ada sikit perasaan kan? Rasa macam tak selesa ada, rimas ada, berpeluh ada. Sekarang pegang dengan rasa yang selesa. Kita cuba bayangkan kita sedang berpimpin tangan, tarik menarik ke syurga. Macam mana ni? Tariknya mesti kuat. Tarik menarik ke syurga. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, di padang mahsyar kelak, saat ketika mereka yang sedang berbaris masuk syurga, lalu mereka melihat golongan yang sedang ditarik, diheret ke neraka. Lalu ahli syurga ini berkata kepada Allah, ya Allah, mereka itu, iaitu orang yang sedang diheret ke dalam neraka, mereka itu kawanku, sahabatku. Boleh jadi kita akan cakap mereka itu jiranku. Mereka itu pernah solat bersamaku, pernah puasa bersama-sama, pernah menunaikan haji bersama-sama. Maksudnya yang menjadi saksi persahabatan kita adalah amal soleh, amal ibadah. Jadi rugi malam ini kita dah duduk sebelah-sebelah, nanti bangkit semayang langsung tak perasan siapa sebelah. Sekarang tengok muka orang sebelah-sebelah. Tengok. Tengok mata, tengok betul-betul tuan-tuan, tengok. Dan sekarang kata kepada orang sebelah,
Dengar ya. Orang lelaki pun tolong cakap pada orang sebelah daripada hati, jangan pada lidah saja. Saya minta ucap kalimah. Ini kata-kata sahabat Nabi dan ini sunnah Nabi. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang sama yang imam kita baca tadi, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar, salah satunya ialah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, siapa yang menyayangi dan mencintai saudaranya, maka bagi tahu yang kita sayang pada dia. Kena cakap. Jadi sekarang kena cakap pada orang sebelah, perlu cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Okey, cakap sekarang. Yang lelaki cakap. Tengok yang lelaki tak cakap. Diorang senyum-senyum saja. Berat mulut macam ada emas, takut buka keluar emas. Okey, sekali lagi. Ini sunnah Nabi dan para sahabat. Okey, sekali lagi cakap pada orang sebelah, saya sayang kamu kerana Allah. Cakap sekarang. Masya Allah. Semangat Tuan Haji. Imam satu. Oh, imam satu dia cakap kepada ramai-ramai. Saya pun dengar. Saya sayang kamu kerana Allah. Oh, kuat. Masya Allah. Saya minta bila balik rumah, pegang tangan suami isteri, tengok depan-depan, suka ke tak suka ke, rimas ke tak rimas ke, sebut I love you. I love you lillahi ta'ala. Boleh ke tuan-tuan haji? Boleh ya? Subhanallah. Allah. Oh, macam mana? Oh, tuan haji tanya. Tua-tua, dah tua-tua, tak pernah cakap I love you macam mana? Masya Allah. Okey, mari kita nak ulas pasal ni. Muslimin muslimat, ini kisah benar dalam riwayat yang sahih. Masa ni Nabi dengan sahabat. Lalu sahabat Nabi ni kata kepada Nabi, ya Rasulullah, masa tu ada seorang lelaki melintas. Sahabat Nabi ni pun lelaki. Ada seorang sahabat Nabi melintas. Sahabat Nabi ni kata, ya Rasulullah, aku sayang sangat kepada saudaraku itu, pada kawanku itu. Lalu Nabi pun tanya, adakah kamu dah cakap pada dia, kamu sayang dia? Lalu dia cakap, aku tidak pernah bagi tahu kepada sahabatku itu, aku sayang dia. Lalu Nabi kata, sekarang kamu pergi bagi tahu dia yang kamu sayang dia. Lalu sahabat Nabi ni pergi jumpa dan cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Dan balas sahabat itu ialah, semoga Allah menyayangi kamu kerana kamu sayang kepadaku.